Jadi musini tadi, satu lagi ialah musini tadi, satu lagi dia sepak kamu. Ada dalam surah juga ujung belakang. Nah, jadi musini ialah ambil solat seperti mana yang Nabi ajar, nah, wudhu apa semua. Kemudian amal soleh seperti mana Nabi ajar. Yang akhir sekali sepak kamu. 3 perkara dipanggil oleh orang baik. Nah, orang baik. Jadi siapa-siapa yang berbuat baik tadi, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu, dan supaya Allah Taala menutupi mereka itu dosa-dosa kejahatan yang mereka sudah lakukan. Tutup dia ada dua, dia Tuhan ni ampun dosa satu. Tuhan ampun dosa satu. Iaitu kita pergi ke mahkamah panggil, ada surat sampai ada. Maka dalam mahkamah tu dipanggil nama, dibacakan cak. Bukan. Lepas tu hakim kata, okey, awak beres. Kita tak sampai lah, empat. Cak ada tak ada? Ada lah cak tu. Dibaca ke cak tu? Ada. Tapi lepas ke tak? Lepas. Waktu lah pada. Liyukaffirullah ni maknanya sampai di mahkamah tu, sebelum sampai di mahkamah tu, right off dah bukan. Yang di mahkamah. Jadi orang di mahkamah tak tahu kita ni dah sampai. Liyukaffirullah mana tutup. Tutup maknanya tidak tahu orang ni ada buat dosa tu. Satu diampun. Diampun tak apa dah. Satu lagi ditutup. Pasal apa tutup tu? Pasal orang ni satu hari akan jumpa Nabi kita. Apabila satu orang tu jumpa Nabi, dosa-dosa yang dia buat tu dia malu dengan Nabi dia. Tak malu. Misalnya awak judi misalnya. Tiba-tiba bila jumpa Nabi tu, Nabi pun tengok ada cok di dahi tu, judi ni, apa judi ni. Malu lah jumpa Nabi tu, bukan? Maka ditutup, ada disapu. Sampai adalah hadisnya, dia kata, sampai Nabi kamu pun tak tahu dosa kamu. Allah itu. Ni mana? Liyukaffirullah. Supaya Allah Ta'ala menutupi. Siapa dia orang ini? Orang muhsin ni. Orang siapa agama apa boleh? Orang muhsin ni, orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, dah amal saleh lah maknanya. Seperti mana Nabi diajar, lepas tu saya faham. Orang ni dia dapat ditutup dosa dia. Tak tahu, Nabi tak tahu. Aswa'al ladzi 'amilu, terhadap keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan dosa dia. Apa saja yang dia buat, sama ada dosa besar ataupun dosa syirik, dosa bid'ah dia buat tu, Nabi tak tahu. Wa yajzihum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan Allah, supaya Allah Taala dapat membalas pada mereka pahala-pahala mereka bi ahsanil ladzi, dengan lebih baik. Dia buat ayat ni, buat sekali balas 10 paling kurang, ataupun balas 70, ataupun balas 700, 7,000, 700,000 dan sebagainya, berdasar pada amalan-amalan itu lah. Dengan lebih baik daripada apa yang orang itu telah lakukan di dunia. Kanu ya'malu, apa yang orang itu telah buat. Orang pahala yang orang kirim tak ada. Ada yang dia buat saja dapat. Dosa yang dia buat saja yang dicap. Dosa orang lain buat tak cap. Ibadat yang dia buat dibalas. Ibadat orang lain buat tak dibalas. Ibadat yang orang tolong kirim untuk dia tak dibalas. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan pahala ni dibalas apa yang dia buat campur dengan orang yang post punya amalan. Artis ke apa laju ke, tak ada. Telegrafi transport apa tinggi, tak ada lah. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah pada Allah Ta'ala saja mencukupi bagi hambanya? Tak cukup lagi ke dengan apa yang Tuhan ajar ni? Tuhan kata bukankah pada Allah Ta'ala saja sudah mencukupi bagi harapan hamba-hambanya untuk masuk surga?
wa yukhawwifunaka, dan Allah Ta'ala menakut-nakutkan kamu billadzina min dunihi, dan mereka menakut-nakutkan kamu dengan orang-orang yang mereka sembah selain daripada Allah untuk dapat dia, iaitu wirid-wirid kiamat dia. Ni ingat ni kamu lawan kita hantar dia ke atas sana, ada satu wirid dipanggil panah rajun. Amalan pokok panah rajul. Ada satu amalan lain dipanggil panah malam. Ada panah malam, boleh panah lah. Apa dia panah boleh panah? Boleh saya di ajaran pondok-pondok di pasar. Kita ingat orang tengok dengan satau dia, tak tahu pokok ni pun ada buat ikut ni. Santau ni dia benda-benda nak racun lah macam benda tu. Yang ni tak ni baca benda ni, dia baca apa? Saya pernah dengar dibaca di Masjid Pondok Modern. Masjid Pondok Modern masa saya pergi Ismail. Satu kes mana orang selalu mencuri di situ. Mencuri lah, kasih lah untuk sikal lah kan. Jadi baru seorang ustaz, ingat siapa-siapa pencuri ni, kalau tak hantar balik motosikal ni, kita akan tembak dengan panah rajunnya malam ni. Saya lepas hari itu, saya pun tak pergi Ismail. Ini tempat orang-orang sihir. Awak tak percaya lah, tapi inilah sihir. Ini sihir. Panah rajunnya, rampai sakti, panah malam, Hizbul Bahri, Hizbul Baha, Hizbul Darul A'la, Hizbul Nawawi, lepas tu isi uduk, isi ni, semua ni jenis-jenis sihir lah. Kalau belajar dah yang tobat kan? Belajar dah. Nanti sampai masa kita tengok satu-satu kata dia. Apa kufur yang ada dalam wirid-wirid itu, saya akan zahir pada aku. Dalam itu adalah fakufur. Hizbul Bahri antara lain ujung bawah sekali. Ada dalam bahasa awalnya ni, lah ni. Siapa dia baca Hizbul Bahri ni, apa boleh tiup kapal daya apa gitulah. Yang mimpi jumpa dengan Nabi. Memang laut. Kapal sudah mati kerana air angin tak ada. Katanya dia, atau orang yang mimpi itu dapat Hizbul Bahri tu, Hizbul Bahri. Daripada Nabi ni. Oh, daripada Nabi. Nabi mati lama dah, sahabat tak ada kancah ni, sudah ke dia. Sahabat tak ada belajar pasal Nabi. Nabi sembunyi ilmu tu untuk diberitahu pada orang kemudian. Astagfirullah. Nabi sifat sidik, tabligh, fatana, amanah tu tak ada lah jadi. Betul? Ini ajar kesihatan. Maka wirid tu wirid Hizbul Bahri. Lepas tu bila esoknya dia berkata ke nakoda kapal, siap jatuhkan layar pasal angin sejak lagi nak malu. Tahu pun angin nak malu. Tuhan pun tak sudah dia. Dan benda tu disebar dalam internet ni lala ni. Dalam lafaz tu pula ada satu ayat. Orang mukmin yang menurunkan Quran. Dalam wirid banyak-banyak tu ada satu ayat bawah sekali, yang lain semua ni bagus-bagus. Nah, sekali itu saya tahu pasal ni ajaran setan. Buku satu kata, iaitu orang-orang beriman menurunkan Quran. Tapi tak ada pasal-pasal. Tidak Allah yang menurunkan Quran. Dia pergi kata orang beriman menurunkan Quran. Dan kita orang Melayu tak apa-apa, tak belajar. Ayat ustaz pun ni baca wirid pula. Orang yang boleh wapi bertiup ni. Dan mereka ni menakut-nakut. Awak sekali akan dia takut-takut dengan wirid-wirid ni. Ni nak beritahu ni, nak dengar ni. Yukhawwifunaka, mereka menakut-nakutkan kamu billadzina min dunihi, dengan roh-roh yang mereka sembah kepada Allah, iaitu wirid-wirid
ni. Yang dia buat amal ni. Bila dia kata gitu, awak kena jawab gini. Awak jawab gini. Hasbunallah, kami cukup dengan Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung kami, sebaik-baik penolong kami. Kata gitu. Cukup. Hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang sebaik-baik penjaga. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal nasir, sebaik-baik penolong kami. Yang wani ya kita pelindung dengan Allah Ta'ala. Ini cara peperangan yang akan berlaku panggil. Peperangan sufi dia ni. Pokok mari ni sekarang. Sikit lagi ni pokok apa? Pokok tarikat apa sekali tak lawan pokok ni. Awak ada benar tak? Saya datang di Putrajaya sekarang dia bawa majlis Habib As-Sagaf Putrajaya. So, saya bagi dia fatwa daripada fatwa yang kita tarikat di khususan. Tak ada. Awak tak payah kata, tak payah fatwa lah. Awak tak payah kata. Nabi ajar tak benar ni. Hanya gitu dah. Nabi ajar kan dia ni. Tak ajar. Ayah awak mengucap 2 kalimah syahadat tu. Wa syahadu anna Muhammad Rasulullah tu mengucap apa? Awak nak ikut Nabi bukan? Ya. Nabi ajar dia. Ya. Lepas tu mana tu guru awak yang buat syariat ni? Baca ayat tadi. Ablahum syuraka'u sya'u lahu minad-din. Yang buat syariat untuk mereka. Dari segi agama. Malam ja'dah. Mana dia tu guru nak kenal? Awak kata awak nak kenal? Yang buat syariat yang Allah Ta'ala tak izin. Mana? Nak kenal? Dalil. Gitu, tak payah fatwa apa. Ni pupuk dah ni kata. Tak payah fatwa apa ni. Tak payah fatwa apa dah. Benda tak ada kan? Untuk umrah kan? Baca dulu ya. Kita ni satu kumpulan yang hanya pada Allah Ta'ala saja. Nah ingat tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab cukuplah kami dengan Allah sebaik-baik penjaga kami. Wakil penjaga. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung kami. Yang akan melindungi kami daripada segala sihir-sihir kamu ni. Boleh sikit. Kita kena kata sihir tu. Boleh sikit. Ada dalam Quran pada. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik penolong. Ayat Quran pada nanti ayat ditengok. Ada dalam Quran ni dah. Boleh sikit. Pandu ya. Baca dah ni nanti dah baca dah. Tentang api tafsir ni memang. Sabar. Wa mayyudil. Jadi yang kita cerita tadi ialah mereka menakut-nakut dengan ilmu-ilmu sihir ni. Kalau baca Quran tafsir biasa, memanglah kalau salah pada orang Hindu akan ugut dengan sihir dia. Nah, tetapi kalau awak pergi ke pokok Saudi, dia akan ugut dengan sihir dia. Awak pergi ke Kristian akan ugut dengan milik dia. Boleh tak? Wa man yudlilillah, barang siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min had, maka tidak ada lagi baginya satu orang yang ada kuasa boleh beri hidayah kepada dia. Wa man yahdillah, dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, fama lahu min mudillin, maka tidak ada lagi sesiapa yang boleh menyesatkan dia. Bila Tuhan beri hidayah saja, tak ada siapa dah lagi boleh menyesatkan dia. Alaihissallah, bukankah kepada Allah bi aziz, dengan kekuasaannya yang maha gagah perkasanya. Zintiqa Al-Aziz itu iaitu Tuhan yang mempunyai kuasa membalas. Ni ayat ni mesti kita. Ayat ni mana-mana musyrik Malaysia aku baca ni kena. Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Sekiranya kamu tanya mereka, siapakah Tuhan yang mencipta langit dan bumi? Semua mereka akan kata la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan kata Allah. Tanya mereka.
Tanya dia. Ni buat tarikat, tanya buat tarikat. Kul tanya mereka. Afara'aitum, apa pandangan kamu? Ma tad'una min dunillah. Roh-roh yang kamu seru selain pada Allah Taala tu. Nabi ada, wali ada, nekat ada. Yang pokok tasawuf tu seru tu. Yang pokok tarikat tu seru tu. Yang pokok sik tu seru tu. Ya Habib tu seru tu. Ya pokok Syiah seru tu. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Dengan tujuan min dunillah, dengan tujuan nak suruh rapat dengan Allah. In aradani, sekiranya Allah Ta'ala ingin. In aradani Allah, sekiranya Allah Ta'ala ingin bidurri, untuk memberi mudarat kepada sesuatu orang. Hal hunna kasyifatu durri, adakah Nabi, adakah wali, adakah mereka, adakah Tok Sami kau, Tok Imam kau, boleh sekat bala. Hal hunna musik, hal hunna kasyifatu durri, adakah Nabi Muhammad sendiri boleh sekat bala ni? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa? Semua Nabi, campur semua sekali. Jemaah Nabi, jemaah mereka, campur semua boleh sekat dan kuasa Tuhan. Yang beri mudarat pada siapa-siapa. Tak boleh. Nampak? Lagi, au aradani bi rahmati, atau Allah Ta'ala, atau sekiranya Allah Ta'ala ingin memberi satu orang itu satu rahmat. Tanya apa? Hidayah ke pada dia? Hal hunna mumsikatu rahmati, adakah roh yang kamu puja tadi? Roh Nabi, roh wali, roh mereka tadi boleh sekat rahmat Allah Ta'ala ni? Orang yang Tuhan Nabi kaya, kita boleh sekat ke dia? Ada semalam orang tanya saya, bukan yang kaya. Kaya ni Tuhan beri kepada siapa yang dia nak. Tak kira dia Islam, tak kira kafir. Dia tidak tertakluk pada akidah. Kaya. Awak jangan ingat bahawasanya kekayaan ini tertakluk pada akidah. Oleh kerana dia Islam baru boleh jadi kaya. Tak? Bukan itu. Allah Ta'ala boleh beri kaya kepada siapa yang dia nak beri sebagai ujian, dan dia beri miskin kepada siapa yang dia nak beri sebagai ujian. Begitu juga Allah Ta'ala beri ilmu kepada siapa-siapa, walaupun kepada orang kafir. Ilmu dunia, dengan ilmu dunia itu dia dapat manfaat banyak. Contohnya kita kata Facebook tu, orang yang rekod Facebook tu orang yang berbilion kaya serta-merta kan rekod. Rekod Telegram lah apa benda semua ni anugerah Allah Ta'ala kepada orang tu. Orang tu dengan anugerah tu dia guna dan dia dapat kekayaan. Tapi hasilnya ada juga bagi kita. Jangan kita kata Allah tak acik Tuhan bagi kepada orang kafir kaya. Tak. Dia beri ini sebagai ujian. Ya. Kul kata pada mereka, hasbi Allah, cukuplah kami dengan Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Bertawakallah, hendaklah bertawakal kepadanya siapa-siapa yang ingin bertawakal. Oleh sebab itu, kul kata pada mereka, kiranya mereka masih lagi lebih. Kita suruh bawa Habib ni supaya berhenti suruh tu wali mereka Nabi ni. Kita suruh kita beritahu pada Syiah, berhenti suruh Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ni. Beritahu bawa pondok tu, berhenti tarikat tu. Berhenti dah daripada suruh Nabi, wali mereka ni. Tetapi sekiranya dia tak nak berhenti, kita pun suruh pula. Ni ayat suruh. Tak kamu nak pukul sangat. Ni ayat dia. Kul kata pada mereka, akibat degil mereka dah lagi-lagi tak dengar. Ya qaumi, wahai kaumku, ikmalu ala makanatikum. Buatlah amalan atas kedudukan kamu. Kamu nak jadi, kamu nak buat apa? Nak kebaya talangi. Apa itu amalan? Inni amil, kami akan buat berdasar pada amalan yang Nabi kami ajar. Fasawfa ta'lamun, kelak kamu akan tahu siapakah di antara kita ni akan masuk surga atau neraka. May ya'tihi 'adzabun tukhzih, siapa yang akan datang pada dia azab yang menghinakan di akhirat kelak. Wa yuhillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan akan ditimpa ke atasnya azab yang menghinakan di dunia. May ya'tihi 'adzabun tukhzih, pada siapa yang akan datang padanya azab yang menghinakan di dunia. Wa yuhillu 'alaihi 'adzabun muqim,
dan akan menimpa padanya azab yang berkekalan di dunia, di akhirat. Oleh sebab itu, inna anzalna alaikal kitaba bil haqq walinnas bil haqq. Kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab Quran ini dengan tujuan untuk diberitahu kepada sekalian manusia. Bil haqq, supaya kamu dapat zahirkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kamu. Mula nama tafsir ini. Inna anzalna alaikal kitaba, sesungguhnya kamilah Tuhan yang menurunkan kepada kamu wahyu kami daripada kitab Quran. Linnas, untuk kamu beritahu kepada manusia semua sekali. Tujuan beritahu bil haqq, supaya zahir kebenaran aku ni Tuhan kamu, supaya manusia semua Allah Tuhan. Faman ihtada, maka barang siapa yang dapat hidayah daripada Quran itu, fali nafsi, untuk diri dia lah. Wa man dhalla, barang siapa yang sesat, tidak nak terima juga tafsir Quran ni, fa inna ma yudillu 'alaiha, maka kesesatan itu dia sendiri saja yang tanggung. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah kamu orang yang sabar ni ke atas mereka tu penjaga amalan-amalan dia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini ayat berkenaan dengan roh manusia. Ayat ni roh manusia. Allah Ta'ala lah yang mencabut roh daripada satu jiwa. Roh ni ada dua. Roh ada dua. Maka ada. Roh ada dua. Roh ada dua. Satu roh yang berakal, yang kita sekarang cakap ni, yang akan pada masa saya diadili dengan roh ni lah. Satu lagi roh ialah roh yang jaga body kita. Contohnya bila kita tidur, tak sedar terkejut macam mana pun, tak sedar, ataupun pesan, ataupun dalam koma, tak sedar. Roh yang sedar tu sudah pergi keluar. Ini dia yang tahu dah. Roh ada dua. Satu yang sedar. Ini yang akan diadili. Yang kita akan diadili pada masa besok. Satu lagi ialah roh yang jaga body. Ini bila tidur, pesan, koma, roh ni masih ada. Roh ni sudah keluar. Yang ni keluar. Yang ni masih lagi ada. Ada dua. Roh ni ada roh yang sedar. Yang sedar ni roh yang kita sekarang ni lah, yang akan diadili pada masa. Satu lagi roh yang jaga body. Kalau dua-dua roh ni tercabut, maka orang ni akan mati. Kalau tercabut dua-dua. Kalau tercabut satu, dia panggil koma. Salah satu. Kalau roh yang sedar ni keluar, roh yang body ni tak keluar ni. Dia akan keluar masa mati ya. Roh ni akan keluar. Bila malam kita tidur, boleh jadi pergi Amerika naik bulan apa boleh ni. Roh ni jumpa orang ni boleh apa ni. Roh ni yang jaga body ni tak mana-mana. Roh yang tiga tu pergi jumpa Nabi. Ni sedar ni. Jumpa Nabi kau jumpa center kau. Jumpa. Yang jaga body ni masih lagi. Jadi body ni ada nyawa, ada apa, daging tak hancur apa. Roh ni ada. Roh ni ada body. Dia ada.
Ini dalilnya ada di sini. 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Taala akan mencabut kedua-dua roh ketika dia satu orang itu mati. Ketika orang itu nak mati, maka Tuhan cabut dua-dua roh, cabut dua. Maka matilah orang itu. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah Taala tidak cabut roh itu pada masa tidur orang itu. Pada tidur tu roh yang sedar saja dikeluarkan, roh yang satu lagi masih kekal. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut, dan Allah Taala akan tahan roh itu apabila Allah Taala letak pada dia mati. Nak letak pada dia mati, tahan supaya tahan daripada roh yang keluar tu masuk balik. Roh yang keluar tu masuk balik. Roh yang ada pada body itu keluar. Itu orang yang mati dalam tidur. Mati dia tidur dalam koma, dalam pesa. Dalam pesa itu tahu-tahu mati. Yang tidur tahu-tahu mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Taala akan menghantar balik roh orang yang tidur itu kembali ke bodinya tiap-tiap hari, sehinggalah hari dibuat putusan dia itu mati, tidak ajalin musamma. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, berbagai-bagai dalil bukti akan kekuasaan Allah Taala liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang boleh berfikir. Ini ayat ancaman. Ini bagi orang yang pergi haji, pergi umrah, ambil syafaat dengan Nabi di kubur Nabi, ataupun di rumah ni minta syafaat dengan Nabi. Sama ada dia minta syafaat di kubur ataupun sekarang ni ayat dia. Amin takhudhu min dunillahi syufa'a. Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah Taala pemberi syafaat, iaitu nabi-nabi lah. Ingatlah, setiap nabi ini ada syafaat masing-masing. Setiap nabi. Nabi Muhammad ambil syafaat mula-mula, dia beri kepada Nabi Isa, bahagian Nabi Isa. Dia beri kepada Nabi Musa, dan semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi dia beri bahagian masing-masing. Dan Nabi inilah beri syafaat itu kepada pengikut-pengikut masing-masing. Nabi pula beri kepada sahabat beri kepada anak murid sahabat, anak murid sahabat beri kepada anak murid dia, anak murid dia beri kepada anak murid dia, anak murid terus. Anak murid itu guru anak murid itu, guru anak murid itu. Itu yang satu lagi yang jihad. Yang jihad itu dia. Jihad ya, dia jihad. Jadi sini ya kekeliruan tiburnya ialah dalam tafsir ayat ni. Gini lah, saya tulis gini. Syafaat ada tiga. Ada tiga syafaat. Pertama sekali kubra, yang besar, syafaat besar, masya. Yang kedua syafaat dalam neraka. Yang tiga syafaat dalam neraka itu. Awak nak orang satu, boleh berlaku semua ni. Bagi orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak syirik dan tidak bidah. Syafaat ni ada tiga. Satu yang kubra, yang besar sekali daripada masyarakat. Dia ni dah sampai daripada masyarakat, dia beri syafaat terus masuk surga. Yang dua lagi ni masuk neraka dulu. Pak ni yang masuk neraka terlampau-lampau ni. Lah. Awak nak mana? Tapi semua ni akan dapat siapa-siapa yang